warahmatullahi. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar untuk kita nak mula. InsyaAllah sekarang pukul 5-7 InsyaAllah. Naam, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah sama-sama kita berdoa. Baik, kita mula insyaAllah. Masa kita jalan insyaAllah, sebab masa dia tak tunggu insyaAllah masa dia berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada ruangan ini dengan petang ini. Dengan keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala boleh kita berkumpul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberi kepada kita Islam summatul iman wa kafa bil himah. Jadi Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah beri pada hamba dia seseorang yang bermeluk agama Islam, yang ada di pada hati seseorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadah, ada mengaku dalam hati kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ketuhanannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pesuruhnya. Jadi kita sudah mengaku di dalam hati kita. Macam mana kita boleh mengaku? Itu pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang bahawa Allah subhanahu wa ta'ala nak pada seseorang yang duduk dalam Islam. Tidak pelik kalau tidak ada pilihan. Walaupun dia sudah Islam, tapi kalau Allah ta'ala taksir dia jadikan seseorang itu jadi tak memuhati pada Islam, sehingga keluar daripada Islam. Wala'uzubillah min zalik. Ada tak orang keluar pada Islam? Ada. Ramai pula. Ada dah ramai. Tidak pelik. Sebab apa? Sebab bukan dia taksir Islam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala taksir pada dia. Maka benda inilah kita kena terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sentiasa sayang kita, sentiasa memberi rahmat kepada kita, sentiasa menjaga kita duduk daripada lingkungan Islam. Maka mengatalah Alhamdulillah. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak kepada seseorang, walaupun dia jadi agama Buddha, agama Kristian, agama apa sahaja sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih dia masuk dalam pagar Islam. Lalu tu orang yang boleh Islam bukan diri dia, tetapi itulah pemberian daripada Allah. Pemberian daripada Allah, nikmat Islam summatul iman. Dua nikmat ini wakafa bihima. Makna kafa mencukupi, memadai. Makna apa wakafa? Makna kata seandainya saya tidak ada perkara yang lain, ada Islam saja adalah hati, ada iman saja,
Ada satu ketika hamba Allah Subhanahu Wa Taala seseorang melihat kepada seseorang yang bahawa cendera, kaki tak ada, tangan tak ada, kaki dia dipotong, tangan dia tak ada, dan duduk pula tepi jalan rumah tak ada, duduk bawah kotak gitu ya, kotak getah. Dah duduk makan ni pun ada orang roti lebih, orang wi roti lebih. Assalamualaikum bapa. Apa khabar baik. Jadi tetapi bilalah mengatakan alhamdulillah. Bila seseorang itu mengatakan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, dia duduk, lidah dia duduk syukur betul. Alhamdulillah. Orang yang mengatakan apa? Orang hak cedera tadi, hak tak ada umah ke apa semua, isteri tak ada, anak tak ada, keadaan dia duduk dalam kena, duduk dalam keadaan orang tahu, gerak ngeheret dada gitu ya. Terkadang orang wui, terkadang, tapi dia boleh bersuara alhamdulillah dengan suara macam seseorang ada nikmat yang besar. Jadi ada lelaki itu duduk dengar kata, ya Allah, Assalamualaikum bapa. Dia kata dia terheret bunyi suara orang ni, orang hak duduk dengar tu, dia orang sehat molek, ada tangan, ada pakaian, ada makanan, ada rumah ada. Dia tanya, wahai si fulan, saya terheran kamu, saya bunyi kamu duk alhamdulillah, duk mensyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Apa nikmat yang kamu ada? Yang kamu kata ala hazihi ni'mah, atas nikmat ini. Saya dah tengok kamu tak punya apa pun. Anggota kamu tidak sempurna, umur kamu tidak ada kutik kerak ya. Makan ni pun orang wui hak lebih-lebih ya. Mana nikmat yang kata kamu? Dia kata, saya yang syukur pada Allah, yang Allah SWT wi Islam dengan saya, dan iman di hati saya, dan lidah saya asyakir, lidah saya yang sentiasa yang sebut kepada Allah, menterima kasih kepada Allah. Itulah yang ulama mengata wakafa bihima, memadalah seseorang kalau dia ada Islam dan iman. Tapi sebaliknya, seseorang ada rumah, ada isteri, ada anak, ada kereta, ada duit, ada gaji, ada kebun, ada baju, ada semua yang sebut ni, semua perkara itu ada, tetapi dia tidak ada Islam, tidak guna si Allah Subhanahu Taala. Tetapi dia tak ada iman, tidak guna si Allah Subhanahu Taala. Ada Islam, iman tak ada. Terkadang Islam ada, iman ada. Kita ada Islam, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kita ada Islam, iman ada, tetapi tidak ada al-lisanu syakir, lidah yang ada tapi lidah tidak sebut kepada syukur pada Allah. Lidah kita tidak baca Al-Quran, lidah kita tidak sebut berselawat. Apa guna? Apa yang guna? Sebab itulah seseorang itu yang sentiasa yang sebut alhamdulillah daripada hati dia, melalui lidah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah ala hazihi ni'mah, atas nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat yang dia mensyukuri. Nikmat dia mensyukuri kepada Allah, nikmat Islam dan nikmat iman. Maka lalu tu yang nak pesan kepada kita semua, pada hadirin dan hadirat semua, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah wi kita, wi Islam dengan kita, wi iman dengan kita, wi kesihatan dengan kita, wi anggota yang sempurna, wi harta dengan kita, wi isteri kita, wi suami pada kita, semua kita sudah milik sempurna. Tetapi adakah kita ada qanaah? Sifat kita menghocai daripada sifat itu dan mensyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tidak? Kalau tidak ada perkara itu, kesianlah kita, nyanyalah kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah cerita, la in syakartum, seandainya kamu syukur atas satu nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmat itu. Tetapi kalaulah kita tidak syukur, berarti bahawa kita tidak syukur, kita lalai, kita lupa, kita buat main-main.
Contoh sifat kesihatan kata, berapa orang terima kasih kepada Allah yang bagi kami sihat? Tak ada. Bila dia ingat, bila dia demam, ketak gugup, baru ingat, ya Allah, ya Allah. Itu manusia, itu kita. Itu kita. Sebab apa? Kita bila Allah Subhanahu Wa Taala lakwi kita duduk keadaan sihat, keadaan tidak ada masalah, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bagi supaya kita ni bila kita demam, bila kita kena masalah, barulah kita kembali kepada Allah. Di saat tu waktu kita demam itu bukan kita kena bala, itu pun panggil rahmat. Sebab apa? Bila kita demam, kita ingat Allah. Kalau kita tidak demam, tak demam, kita lupa Allah. Itu iman kita punya, imannya kita. Sebab lemah nipis iman, kena mencari asbab. Jadi bila Allah SWT bagi asbab bagi kita untuk kita nak mengingatkan Allah, jadi benar tu mari tu molek tidak? Molek. Sebab itulah al-hikmah, seseorang yang belajar hikmah. Apa, macam mana kita nak belajar hikmah? Assalamualaikum Baba Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Selamat, Masya Allah, selamat petang. Macam mana kita nak belajar ilmu hikmah? Al-hikmah bahawasa ia tulis sama dengan al-hukum. Hukum betul gitu, hikmah betul gitu. Tapi kalau kita guna hukum, itulah kita boleh 10. Tapi kalau kita guna hikmah, kita dapat 100. Oh, sangat banyak berbeza hikmah dengan hukum. Ya, banyak beza sangat-sangat. Sebab apa? Al-hukum dia tunai satu hukum, tapi hikmah tidak. Dia tunai dua-dua pihak. Sebab itulah Allah SWT cerita, dia kata wa qalilun, dan sedikit sangat mereka yang dapat faham hikmah. Hikmah yang kita nak dapat sesuatu, bila berlaku sesuatu, kita tidak memikir pada sesuatu itu. Bapa maaf, boleh tak cerita waktu bersama Maula sini? Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, waktu bersama itu memang luar biasa lah. Tapi nak cerita tak, memang sangat panjang lah. Bagaimana cara kita nak tunjuk kata kita bersyukur, adakah dengan ucapan Alhamdulillah. Dia sebab syukur sebenarnya bukan dengan lisan. Syukur sebenarnya lisan itu dinamakan kalimah saja. Kalimah saja melalui syukur. Tapi al-syukur al-haqiqah, al-syukur bima syukur in syakartum. Bukan kata Allah SWT bila kalau kamu syakartum, bukan qaulu syukur, bukan. Al-syukur haqiqah la in syakartum ni seseorang yang sebut daripada hati dia, yang mengaku daripada satu nikmat. Satu contoh je apa? Kita dapat hari ni rezeki. Dapat hari ni rezeki, kita terima kasih kepada Alhamdulillah. Bila kita dapat satu rezeki daripada Allah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklah ya, ada uzuran sedikit ya. Alhamdulillah, doakan sebagai sehat, insya-Allah sentiasa. Syukur ini sebab apa dinamakan daripada hakikat yang syukur dan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kata la in syakartum itu macam mana? Bahawa seseorang yang syukur bila contohnya hari ni kita dapat rezeki kata RM100 ke berapa, kita syukur pada Allah walaupun kita yang usaha benda itu. Bila kita kata Alhamdulillah, kalau seorang memotong cari rezeki, bekerja cari rezeki, cari ikan, dia dapat rezeki, dia syukur pada Alhamdulillah. Pertama sekali dia syukur kalimah Alhamdulillah bukan sekadar melalui daripada hati dia yang mengaku iktiraf kamil, bahawa mengaku kata rezeki itu daripada Allah, yang dia asbab saja. Pertama sekali rezeki yang kita dapat ni pemberian daripada Allah, itu barulah dia mengaku dalam hati. Bukan sebab saya mengusaha, tidak. Ini syukur daripada
Al-hakikatus syukur. Bila mengaku dari dalam hati dia alhamdulillah, itu dia terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah daripada hati dia, melalui pada lidah dia alhamdulillah. Hati dia sentiasa mengaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki itu. Bila dapat rezeki daripada Allah yang pemberi, daripada Allah rezeki ini, tak care benda hak Allah Ta'ala suruh kita nak tinggal, tak care Allah Subhanahu Ta'ala hak larang kita nak buat. Dia mari makna begitu. Itulah hakikat syukur. Kita seseorang yang contoh kita, ayah kita waktu kita kecil, ayah kita kata, ni anak, ayah bagi duit RM10 ke 100 baht ke pergi sekolah. Tapi ayah kata waktu pergi sekolah, ya, jangan buat macam ni nah, jangan keluar dari pagar sekolah. Ayah kita larang, kata jangan main benda bahaya, jangan beli benda bahaya. Kita dapat rezeki daripada ayah kita, kita terima kasih ya. Waktu kita ni benda yang ayah kita larang, kata jangan beli benda bahaya atau jangan keluar dari pagar madrasah, kita nak buat tak benda tu? Tak, sebab kita teringat yang benda yang ayah kita beri. Itu yang kita untuk kita nak faham. Tapi sebab apa? Sebab apakah bila kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita masih buat maksiat, kita tidak buat taat? Sebab apa? Sebab pertama, kita tidak ada hakikat syukur, tak rasa bahawa rezeki itu daripada Allah, pertama. Dan yang kedua, kita tidak rasa diri kita yang Allah SWT cipta kita naik, khalaqal insan, Allah SWT menjadikan kita, Allah wi mata kita, wi tangan, kita tak rasa kata benda ni pemberian daripada Allah. Jadi itulah sebab yang syukur kita tu panggil syukur bil lisan faqat, syukur dengan lidah saja, tidak ada makna yang sebaliknya. Sebab itulah seseorang yang dapat hakikat syukur, dia terima kasih kepada Allah, dia ingat pemberian daripada Allah. Macam mana dia nak buat maksiat yang Allah Ta'ala larang? Macam mana dia nak tinggal taat yang Allah Ta'ala suruh? Sebab itulah bila dia dapat syukur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fahaman yang dia faham itu syukur juga. Dia akan syukur lagi, dalam lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi. Sebab seseorang yang akan dapat zauq makna syukur ni berbeza. Seseorang yang dapat zauq daripada makna syukur tidak sama. Yang dapat zauq sedikit, yang dapat fahaman banyak, itu berbeza sangat. Contoh, ada satu ulama yang dia solat, daripada solat tahajud, dia mensolat tahajud sehingga satu ayat yang dia baca, ihdinas siratal mustaqim, dia baca. Di dalam ulang baca dia, dengan baca tadabbur dia faham kata makna ihdina, tunjuklah siratal mustaqim. Faham yang dia baca, lazatan dia yang faham ayat itu, kelazatan di dalam solat dia. Bila dapat lazat, halawah, kemanisan yang Allah Ta'ala beri faham daripada satu ayat saat ni, dia ulang lagi, ihdinas siratal mustaqim, ulang lagi. Sebab berkelazatan, satu lapis ke lapis, satu lapis ke lapis. Katanya daripada sirah, dia salat daripada waktu tahajud sehingga sampai rapat oleh azan subuh. Sebab apa? Dia ulang ihdinas siratal mustaqim. Itu nak cerita bila orang dapat kemanisan, dia dapat kemanisan itu, dia tak mampu dia nak lepas benda tu, tak. Manis, satu lapis manis lagi, lapis lagi. Sebab itulah orang yang faham daripada makna syukur, dia akan terima kasih yang Allah Ta'ala wui faham ni. Sebab orang lain bukan boleh wui faham kecuali daripada Allah. Orang tu asbab je, orang tu buat asbab saja je. Yang boleh wui faham sungguh Allah. Lepas tu dia syukur, terima kasih kepada Allah, dan dia akan dapat satu faham lagi, dia akan terima kasih kepada Allah. Sebab itulah
kemanisan daripada fahaman ni bukan orang lain yang boleh, Allah Subhanahu Taala yang memberinya. Itulah ada satu ulama dia nama Jamaluddin, dia ulama Al-Jamaluddin dah. Kalaulah orang pernah duduk di Bombing Tarim Yaman, ada satu ulama Al-Jamaluddin min ahli bait, daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid dia, Masjid Jamaluddin di Bombing Tarim sana. Tapi khususiat dia kalau bulan puasa dia tidak boleh baca Al-Quran. Kalau siang hari tak boleh baca. Sebab apa? Ini khususiat dia. Bulan puasa siang hari dia tak boleh nak baca Quran. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada lafaz yang dia baca Quran, dengan zuk dia lah baca Quran, sehingga air liur dia itu jadi seperti asal, seperti madu, manis air liur dia waktu dia baca Quran. Sangat bertadabbur di dalam makna dia, merenungkan makna itu sehingga basah lidah dia. Kemanisan saat ni Allah Subhanahu Wa Taala ambil kemanisan saat ni di dalam Allah Subhanahu Wa Taala berian suku. Kalaulah pemberian daripada kemanisan saat ni lah jadi seperti madu manis. Jadi itulah zuk manisan bila seseorang baca Al-Quran. Lepas itu dia tak boleh nak, kalaulah dalam bulan puasa pemberian manisan saat ni, kalau dia baca nak telan tak boleh, batal puasa. Dia nak ludah pun tak boleh, sebab itu pemberian nikmat daripada Allah. Jadi sebab tu dia tak boleh baca Quran di dalam bulan puasa. Itu ceritanya Jamaluddin. Ada lagi masjid dia sekarang di Bombing Tarim, Hadramaut. Dan kalau orang pergi Yaman boleh pergi ziarah makam dia, ziarah masjid dia. Dan semua itu dinamakan kemanisan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada seseorang. Sebab tu tak sama. Katanya Habib Zain bin Samit, Habib Zain bin Samit ada lagi sekarang di Bombing Madinah. Habib Zain bin Samit Habib Zain bin Samit ni, kalaulah kita orang pernah baca kitab yang Taqrirah Syadidah, syarah daripada fiqh. Habib Zain bin Samit dia orang gelar dia, lakab dia Syafi' Saghid, Imam Syafi'i Saghid, Ustaz Ponda Ustaz macam mana, masih dalam keadaan uzur. Doakan semoga sembuh insya-Allah. Alhamdulillah. Habib Zain bin Samit dia masya-Allah, dia waktu dia belajar dulu dia belajar kat Baidah sama dengan Habib Umar. Dia belajar kat Baidah, dan dia juga ambil birah dengan Habib Umar bin Hafiz. Jadi Habib Zain bin Samit itu waktu dia belajar dulu, siang hari dia makan satu buah tufah satu biji, malam tufah satu biji. Gitu ya makanan dia. Dan dia cerita apa? Satu kali dalam hadrah dia cerita apa? Dia kata seseorang yang kurang makanan, perut kita biarkan banyak kosong. Bila kita belajar, Allah Subhanahu Wa Taala kepahame dengan seseorang yang perut kenyang itu, yang perut lapar, lebih faham lebih banyak, lebih faham lebih banyak daripada seseorang yang perut kenyang saat ni 70 kali ganda. Seseorang belajar ilmu, dia belajar ilmu, baca Al-Quran, buat taat kepada Allah dengan keadaan dia, Waalaikumsalam Baba. Ya, Waalaikumsalam. Dengan keadaan perut dia lapar, Allah Subhanahu Wa Taala memberi faham daripada seseorang itu lebih banyak 70 kali ganda dengan perut seseorang yang keadaan kenyang. Sebab itulah Habib Zain waktu dia belajar, dia makan tufah. Sebab tu ingat dia kuat, ingatan dia kuat. Sebab itulah bila kita keadaan kita belajar, kurangkan makanan. Makanan. Waktu Baba dulu belajar di Pondok Tok Jong, Pondok Baba Ye. Zaman Baba Ye, dia makan satu kali sehari 2 kali ya. Belajar dia untuk pakai dia pun juga begitu. Waktu pagi melewat sikit makan,
pagi kita lewat sikit. Tidak tidak langsung pagi subuh, lewat sampai 10 11. Tengah hari kita makan benda ringan, petang sebelum maghrib baru makan. Saya mula kenal baba masa tengok baba jadi terjem Habib Maula Amin. Ya, Masya Allah. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah bila kita kurangkan makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita kurang makanan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri fahaman yang lebih banyak daripada makanan, daripada kita yang kita kenyang. Sebab apa? Bila kita kenyang ini, bahawa orat perut kita ni akan mentarikkan orat mata kita. Dia ada hubungan. Perut dengan mata ni ada hubungan. Bila perut dia kenyang, dia full, dia akan tarik mata ni, jadi kena, jadi semakin kenyang semakin rapat. Semakin perut dia kita kenyang, semakin mata kita rapat. Jadi seperti mata Cina tu. Sebab apa? Sebab bila kita kenyang, pasti kita nak tidur. Dalam kata satu kul ulama, dia kata akal al-kathir. Akal al-kathir makan banyak, wa nom kathir. Wa nom kathir ya'ti yaumul qiyamah faqira. Assalamualaikum Bapak Ibrahim. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perut kenyang memang mengatuk. Ya. Begitulah, sebab itulah ulama menjagakan daripada kita awal makanan, daripada makanan. Kalau kita tengok daripada hadis Imam Nawawi, dia kata, kita tengok makanan, dia kata daripada makanan kita tu bukan sekadar nak makan sikit saja, bahkan dia nak daripada makanan yang daripada yang halal. Lepas tu saya fikir, saya dah tak boleh nak tengok tausiah atau ceramah Bapak ini, sebab suka tengok Bapak cakap. Ya, Masya Allah. Betul Ustaz. Ya, terutama kita dengan Ustaz. Masya Allah. Lah saya tentunya tengok Bapak sangat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dirahmati oleh Allah sekaliannya. Jadi Alhamdulillah, itulah sebenarnya daripada kita untuk nak mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana yang kita cerita tadi, mana yang bahawa bila seseorang dapat syukur, al-haqiqah syukur. Di dalam syukur ada lapisan kita boleh syukur, lapisan kita boleh syukur. Di dalam syukur itu sentiasa kita tak habis tu, lapisan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka bagi kita. Kita syukur satu syukur, Allah Subhanahu Wa Taala dah janji la in syakartum la azidannakum. Makna kata akan tambah, bukan tambah sekali tu tambah, tak. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Macam seseorang ulama, dia solat tadi, bila dia kata ihdinas siratal mustaqim, dia faham satu makna, dia ulang lagi sampai subuh. Berarti waktu yang dia baca itu tidak sedari. Sebab tu bila seseorang itu di dalam zuk Allah Subhanahu Wa Taala, masa dia baca Quran, dia rasa cepat masa tu. Dia zuk. Kita tengok contoh, kalaulah kita duduk dengan kesayangan kita, kekasih kita, isteri kita, kita duduk, kita rindu dia, sebentar je masa habis dah, 1 jam je dah habis dah, 1 jam. Sebab apa? Sebab dengan kesayangan kita. Abang Ibrahim, gimana cara nak sabar mendapati orang teknik Muhammad Perbaja. Terima kasih. Masya Allah. Tadi kita sentuh masalah syukur. Saudara kita dah bertanya masalah kita nak sabar. Sebenarnya sabar ini panggil masdar daripada masdar daripada seseorang yang orang beriman lah, orang mukmin. Alamat orang yang soleh, alamat yang orang soleh. Sabar ini dinamakan salah satu perkara yang bahawa
Lebih-lebih kita sabar di atas kemarahan kita. Sabar ni banyak lapis dan banyak peringkat. Tetapi sabar yang paling besar sekali, sabar al-tarku ma'asi, itu sabar paling besar sekali. Sabar bahkan ditanyakan sabar di antara sabar atas taat. Macam mana sabar tak? Bangun solat tahajud, itu sabar atas taat. Mendapat teknik punya. Amin. Ada salah. Tetapi sabar yang paling besar sekali, sabar yang paling besar, bahkan ulama mengatakan ibadat yang paling besar sekali, bahawa sabar tinggalkan maksiat. Dengan keadaan dia mampu melakukan maksiat itu, tapi dia sabar di atas perkara itu. Itulah yang besar sekali. Sebab tu seseorang yang dapat pahala untuk dia nak dapat salah satu perkara yang nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dia solat, pahala dia puasa, pahala dia sedekah. Tapi pahala yang besar sekali, yang lebih besar, pahala dia meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, yang maksiat tu dia imkaniyah, boleh dia nak buat, tapi tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dia meninggalkan sifat marah dia. Sabar atas sifat apa? Al-hawa, sifat marah. Bapa doakan kami semua menjadikan hamba yang sabar. Naam, insya-Allah. Kulukum amin, kuluna amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menulislah safhah nama kita, seseorang masuk daftar seseorang yang bersabar. Amin ya rabbil alamin. Sebab apa? Selebih-lebih kita sabar atas apa? Sabar atas sifat hawa kita, nafsu kita, sifat marah kita. Sebab apa? Seseorang sifat marah kita yang ada daripada kita ni ammaratun bisu. Sifat marah kita, sifat marah kita ni ada daripada diri kita, semua ada daripada kita. Kalaulah kita tengok sifat marah daripada seseorang, semua ada. Jadi macam mana kita nak menahankan perkara itu? Kita biar tahu kan benda itu sangat berbahaya. Bahaya dia sangat berbahaya. Lebih lagi mengatakan ulama, satu ceramah Sayyidi Habib Umar, dia mengatakan qutratun minal hawa yafsidu ilm minal bahar. Dia kata satu titik saja daripada sifat marah, satu titik saja, yafsid, merosakkan, memunahkan ilmu seperti air laut sekalipun. Wala'udzubillah min zalik. Seandainya ada seseorang mempunyai ilmu sebanyak air laut sekalipun, luas ilmunya tapi ada sifat marah di satu titik, jatuh dalam itu, merosakkan air laut itu. Kuatnya, powernya sifat apa? Sifat marah atau hawa nafsu. Sebab itulah bila kita tidak ada sabar, berarti kita tidak ada break. Break sabar itu ibarat kepada break kereta, break. Bahaya tidak kalau kita naik kereta dengan tanpa break? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Kereta tak ada break, ya bahaya. Sebab itulah kita naik kereta 100 ni, naik kereta, tengok-tengok break putus, break tak ada. Ya Allah, astagfirullah, apa nasib nak jadi? Begitulah seseorang tak ada sifat sabar. Atau ada break, tapi break makan tak makan, break guna tak guna, bahaya juga. Yang naknya boleh break pada sesuatu, kita boleh tahan, boleh kita tahan. Itulah dinamakan perlu kita terbiar, perlu daripada kita belajar. Yang pertama, yang sabar yang nak datang daripada kita, kita kena banyak tazkiyah. Apa tazkiyah? Kena banyak tadhiyah. Nak dapat sifat sabar, kena buang dulu sifat apa? Sifat ego kita, sifat marah kita, sifat kena menghaluskan nafsu kita dulu. Tekan dulu nafsu kita. Pertama, banyak kita ni banyak khidmat. Nak buai sifat tu, nak membelajar sifat sabar ni, banyak khidmat. Tak sewi sifat marah lebih. Pertama, banyak kita ni, contoh apa? Benda yang senang. Contoh benda senang. Kalau kita duduk makan, kita bubuh air, khidmat bubuh air dengan kawan kita. Jangan tunggu kawan kita khidmat pada kita.
Nak keluar masjid kita buka selipar dia, betulkan selipar, mudah-mudah, senang-senang. Tetapi kalau kita boleh buat besar benda daripada besar itu, insya-Allah kita tengok. Kalau kita rasa kata kita tebal sangat, tidak ada sifat sabar, mudah sifat marah, haluskan nafsu kita dulu. Yang gemuk nafsu kita biar dia kurus, biar kecil dulu. Apa yang kita buat? Tandas masjid. Cuba kalau tak percaya. Kalau kita boleh istiqamah, boleh membasuhkan tandas masjid. Belum nak tandas masjid, tandas kat rumah dulu. Pernah tak basuh tandas isteri kita, basuh semua? Itu yang bersihkan masjid, bersihkan rumah. Itu yang menghaluskan nafsu kita. Bila nafsu kita tidak ada ego, tidak ada rasa lebih, dia akan halus, dia akan ada rasa nak break. Sebab sangat bahayanya bila kita membiarkan sifat hawa nafsu mencampurkan. Kita tengok ramai yang orang daripada hal tidak jadi hal sebab mencampur dengan nafsu. Sampai apa? Sampai kita tengok isteri suami berbalah berbantah sampai cerai, terkadang sampai berbunuh ada. Kita tengok orang bala mula-mula biasa sampai parang, naik parang, mati. Sebab apa? Sebab nafsu kita campur dengan amaratul bisu. Seseorang bila dia marah, kita tengok muka dia, wajah dia akan marah, wajah dia akan merah. Sebab apa? Sebab marah. Telinga ni akan merah, mata ni akan merah. Sebab apa? Sebab apa merah? Tahu tak sebab apa merah? Bukan darah itu. Ya, merah itu darah yang sudah dicampur dengan apa? Dengan nafsu kita, dengan amarah bisu kita. Sebab al-iblis syaitan daripada api. Api sifat dia merah. Dan api sifat, bila api yang menaik, api dia tak turun bawah, dia naik atas. Bapa, saya pernah juga pasang cari tanda kalau kasih arwah tunggu di Aziz. Betul cakap saya. Kalaulah kita tengok, itulah sifat apa? Sifat marah kita itu daripada sifat syaitan yang ada pada kita, iblis yang ada daripada kita. Sebab diri kita seorang lain dah ada darah, ada hawa, ada nafsu daripada diri kita. Bila kita marah akan rasa telinga panas, mata merah. Sebab itulah kita kena cari asbab untuk nak memadam api itu. Api daripada sifat api. Kita tengok api bila dia membakar sesuatu, dia akan menaik ke atas. Tak ada kita orang marah tengok kaki dia merah. Ada tak? Cuba tengok. Ada ke orang marah, dia marah sangat tu kaki dia merah? Tak ada. Yang muka dia merah, telinga dia merah, mata dia merah. Sebab apa? Sebab itulah dalil kata api nak naik ke atas. Cara dia buat pertama sekali, daripada orang tu kalau dia duduk diri, kita mensuka dia, suruh dia duduk. Duduk. Suruh duduk. Duduk dulu. Tarik dia duduk. Kalau kita sendiri, ingatlah, kata kita ni nafsu ni, marah ni, bahaya ni. Kita kena ingat kata bahaya ni. Kalau kita lock lagi bahaya ni, lagi pegang pisau, pegang, itu bahaya. Bila duduk, kalaulah kita masih marah lagi, sebab api kita merenahkan api, duduk marah lagi, kita pergilah ambil solat, ambil air wudu. Sebab api bila kena air semayang, kena wudu pula, bukan basuh muka saja, ambil semayang. Dah, benda yang batin kita nak ambil, benda batin yang tutupnya. Air semayang tu benda yang batin nak panggil, bukan benda zahir. Kita tak nampak air semayang, tapi api pula yang ada pada kita tak nampak. Panggil batin, tutup dengan batin, padan dengan batin. Ambil semayang. Masih duduk marah lagi, solat 2 rakaat. Solat apa? Solat sunnah wudu 2 rakaat. Waktu kita solat, sujud biar lama lagi. Sujud biar lama-lama. Disitulah api akan padam. Kita yang marah akan tenang di saat itu. Sebab apa? Sebab api bila dia kena tanah, subhanallah, padam langsung. Lalu itulah kita jangan biar kita sampai api itu naik. Bila dengan berapa lama cakap, rasa terkesan dalam hati,
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh kita kesan dengan benda itu, dan boleh kita manfaat dengan benda itu. Sebab api ini sifat dia bila dia kena tanah, tanah sebelah Arab, dia ada satu beledi, satu bekas, dia masuk pasir ke dalam tu, tanah dalam tu. Kita kenapa berbuat tanah ni? Kita terheran juga, sebab di sana dia bila ada api, dia padam dengan tanah. Api terbakar, dia padam. Sebab air tidak terpadam. Sebab air terkadang dengan bensin ni, dia lagi bensin, dia naik di atas air. Jadi api itu tertinggi pula. Jadi air di bawah, bensin ke atas, api ke atas. Begitulah sebab dia guna tanah. Bila dia guna tanah, semua itu terpadam. Nak cerita apa? Nak cerita bila kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terpadamlah api itu. Terpadamlah api itu. Itu daripada mana? Daripada tidak ada sifat sabar, langsung kepada nafsu kita, hawa nafsu, langsung merosakkan semua itu. Merosak semua itu. Sampai pecah rumah, sampai balah keluarga apa, semua menghancur. Sebab apa? Sebab terkadang satu kelimah, terkadang satu patah kata saja mempecah, hancur semua. Tapi kalaulah kita ada break, ada sifat sabar, begitulah kita akan tak apa. Kita sabar, alhamdulillah, diam. Begitulah yang sabarnya. Tapi nak dapat sifat sabar ni, bukan langsung dia mari sifat sabar tu. Tarbiyah kita kena tadhiyah, kena banyak tazkiyah kita, banyak kerbai diri kita, banyak khidmat diri kita, merendahkan diri kita. Merendahkan. Kalaulah kita jumpa dengan kawan kita, kita orang pertama yang bagi salam, Assalamualaikum. Jangan tunggu kata nanti dia kena bagi salam aku, dia kena bagi salam kita. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita itu rasa kata kita lebih daripada dia. Bila kata kita lebih daripada dia, kita ada guna sifat al-iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Kalaulah kita rasa kata lebih daripada fulan, saya lebih bagus daripada orang tu, saya lebih daripada fulan, saya lebih kaya, saya lebih handsome, rumah saya lebih besar. Itulah yang menegah yang kita untuk dapat sifat sabar, yang menegahkan kita untuk nak dapat sifat tadhiyah. Yang kita naknya macam mana kita nak, yang kita nak dapat sifat tazkiyah, untuk nak membersihkan hati kita. Bila kita jumpa makhluk Allah, kita rasalah kita lebih lemah, rasa dia yang lebih daripada kita. Sentiasa kena sangka baik mereka itu lebih afdal daripada kita. Kita ni lebih teruk daripada mereka. Bila kita rasa macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita dah, man tawadda, siapa yang merendahkan, rafa'ullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan kita. Cara Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita bukan angkat kita letak tinggi, tidak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat mahmudah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kata man tawadda'a rafa'ullah, itu mana caranya? Cara Allah Subhanahu Wa Taala mengisi-isikan sifat mahmudah daripada hati kita. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala beri sifat sabar. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala beri sifat rahmat bagi kita. Bila kita ada sifat sabar, kita ada merendah diri kita, kita ada mengkhidmat kita, kita akan mentengok makhluk yang lain, kita ada rahmat. Rahmat, rasa nak bantu, rasa nak bagi. Sebab kita kalau tengok yang lain kata, kita rasa geram dia tu. Bukan, itu bukan sifat mahmudah. Kita geram orang, nak marah orang tu bukan mahmud, itu panggil mazmumah. Tak boleh nak geram, nak rasa marah bila kita tengok lain. Kalaulah ada sifat ghairul mahmudah, panggil sifat mazmumah di dalam hati kita, cepat-cepat kita buang. Macam mana nak buang? Qul astaghfirullah. Dan cara bila kita marah seseorang, kita tak suka seseorang, macam mana kita nak buang sifat tu? Cara dia senang je.
Bila kita tak suka si Zaid, kita tengok si Zaid ni sakit, mata saya sakit, cerita lama lah. Itu cerita lama kita dengan si Zaid. Mak apa-apa nak tanya apa-apa, selalu buat lain amal bila saya nak mengikuti mereka. Ya, petang-petang dah, insya-Allah, setiap petang insya-Allah. Terima kasih, masya-Allah, tabarakallah. Cara kalaulah kita nak buang daripada sifat, kalaulah kita, contoh kita dengan si Zaid itu, contoh kita dengan si Zaid, bila kita nak marah dia daripada cerita lama lah kata, Naam, insya-Allah, kalaulah kita ni nak marah dia, pertama kita berdoa bagi dia, bagi si Zaid, doa yang baik, Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Tahu tak, bila kita doa satu patah, syaitan saat ni rusing dah dia. Syaitan saat ni yang duduk pada hati kita, yang memanaskan kita tu, bila tengok dia lalu, oh si Zaid, aku tak boleh tengok muka dia, ingat cerita